lompat-melompat, saya akan jawab dengan tepat. Tuan Yang Dipertua, saya mohon untuk menjawab soalan nombor 8 daripada Yang Berhormat Shah Alam bersama soalan nombor 50 daripada Yang Berhormat Lumut bertarikh 27 September 2021 berkaitan dengan cadangan pembangunan kampung baru. Sukacita saya memaklumkan bahawa pembangunan kampung baru sedang diteruskan melalui pendekatan baru, iaitu pembangunan secara organik dan berfasa mengikut blok pembangunan. Pendekatan ini mempunyai kebolehkelaksanaan yang tinggi dan buat masa ini 44 blok pembangunan telah pun dikenal pasti. Menerusi pendekatan ini, kerajaan tidak akan terlibat dalam pembelian tanah secara keseluruhan. Sebaliknya, pembangunan kampung baru adalah secara usaha sama antara pemaju dan pemilik tanah atau petak mengikut blok-blok pembangunan tersebut. Selaras dengan pendekatan baru ini juga, peruntukan kerajaan hanya akan digunakan bagi pembangunan infrastruktur melalui penaitarafan jalan-jalan utama kampung baru dan akses keluar masuk ke kampung baru yang menjadi pemangkin kepada pembangunan semula kampung baru. Nilai hartanah yang ditawarkan kepada pemilik tanah bergantung kepada mekanisme pembangunan yang akan dilaksanakan mengikut kesesuaian pembangunan. Pendekatan baru ini dilaksanakan dalam 3 tempoh fasa pembangunan. Pembangunan jangka pendek 2021-2025. Pembangunan jangka pendek adalah dalam tempoh 5 tahun, yang mana ia melibatkan cadangan pembangunan seperti berikut. Pembangunan semula kawasan Sungai Baru, pembangunan semula kawasan flat PKNS Jalan Tun Razak, pembangunan infrastruktur yang melibatkan cadangan pelebaran dan penaitarafan Jalan Raja Uda Kampung Baru Kuala Lumpur, cadangan sambungan Duke 2A dari Kampung Kuching ke Kampung Baru Jalan Raja Muda Abdul Aziz, cadangan pembinaan akses keluar masuk Lebuh Raya Akleh di Sungai Baru, pembangunan tapak klinik kesihatan dengan pembangunan yang lebih ekonomik. Pembangunan jangka sederhana 2025 sampai 2034. Pembangunan jangka sederhana melibatkan tempoh masa 10 tahun dan ditumpukan kepada pembangunan kediaman yang kompetitif di Kampung Priuk dan pembangunan blok yang berpotensi di Kampung Pindah. Pembangunan jangka panjang 2021-2040. Pembangunan jangka panjang melibatkan tempoh masa 20 tahun bagi mempromosikan dan membangunkan blok-blok pembangunan yang berpotensi dari masa ke semasa bergantung kepada kesediaan pemaju. Mengenai peruntukan pembangunan, Perbadanan Kampung Baru melalui Kementerian Wilayah Persekutuan telah membuat permohonan untuk di bawah rolling plan kedua RP2 RM ke-12 sebanyak 148 juta dan masih menunggu kelulusan EPU. Permohonan ini adalah permohonan perolehan tanah di Kampung Pindah sebanyak RM 100 juta untuk premium tanah dan permohonan untuk RM 48 juta untuk pengambilan tanah bagi pelebaran dan penaitarafan Jalan Raja Uda Kampung Baru Kuala Lumpur. Terima kasih. Puas. Ara sungguh beradab hari ini ya. Soalan tambahan pertama. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat Menteri Wilayah Persekutuan. Saya ucapkan tahniah atas pelantikan orang Arau sebagai Menteri Wilayah. Namun demikian, saya dapati bahawa jawapan itu jauh dari memuaskan, walaupun menggunakan istilah-istilah yang kelihatan canggih seperti pembangunan secara organik dan sebagainya. Hakikatnya corak pembangunan yang ingin dilaksanakan adalah satu corak yang tidak dapat dilakukan secara yang terancang. Ianya pembangunan secara runcit yang dilaksanakan mengikut negosiasi dan perundingan di antara pemaju dan pemilik tanah. Dan ini akan menjadi satu masalah apabila kita ingin mengadakan kawasan taman rekreasi yang besar yang boleh mendatangkan manfaat kepada penduduk-penduduk di situ, kerana tidak ada pemaju yang akan beli tanah untuk jadikan sebagai taman. Ya. Saya menganggap bahawa pendekatan yang ingin dilakukan oleh kerajaan sekarang bukanlah satu pendekatan yang akan memberikan tawaran yang terbaik
bukan saja kepada pemilik-pemilik di Kampung Baru tetapi juga pada penduduk di Kuala Lumpur kerana kawasan Kampung Baru yang merupakan prime real estate yang prime value seluas hampir 200 ekar tidak akan dapat dibangunkan mengikut satu perancangan yang tersusun dan indah. Syalam, Apa pandangan? Soalannya. Minta soalan. Saya tanya dia punya pandangan. Tak ada apa yang saya cakap. Itu soalan. Terima kasih. Sila Yang Berhormat Ini Menteri. soalan ke pandangan. Saya minta pandangan Tuan Menteri terhadap apa yang saya nyatakan. Itu Baik, soalan sila saya. jawab, Menteri. Ya, okey. Baik, Terima kasih. Terima kasih, Syalam. Mungkin Arahan bahasa speaker Arab saya lain tadi, sikit kot. Yang Berhormat, yang pertama sekali pelan induk Kampung Baru sehingga 2040 telah pun diperkenalkan kepada dalam bulan Julai tahun sudah 2020. Yang Berhormat, ada cadangan daripada Yang Berhormat dahulu. Saya cuma tidak dapat bertanya soalan sebab masa itu dibagi hanya MP daripada wilayah. Jadi cadangan yang telah dibuat pada masa yang lepas itu adalah cadangan yang bagus. Tetapi kita terpaksa mencari peruntukan lebih daripada 7 bilion untuk membeli semua tanah yang bernilai RM1,000. Tapi pendekatan baru yang kita buat ini dan untuk membolehkan cadangan tersebut diterima, kita memerlukan 100% pemilik tanah untuk bersetuju. Dalam apa yang telah berlaku pada masa lepas, hanya 61% persetujuan. Tetapi cadangan ini, kalau sekiranya persetujuan didapatkan 50%, maka kerajaan boleh menggunakan akta pengambilan tanah di bawah Seksyen 31B dan juga C. Jadi pembangunan berpasal ini lebih Tuan Menteri. lebih menguntungkan kerana kita terlampau lama bercakap tentang Kampung Baru, tetapi kita tidak dapat memberi fokus kepada pembangunan yang sebenarnya. Yang boleh menaikkan nilai tanah ialah bila kita buat infrastruktur. Infrastrukturnya termasuk jalan yang akan dibina di kawasan Kampung Baru, sudah pasti dia akan menaikkan nilai tambah dan Menteri. pembangunan yang akan berlaku di sekitaran itu akan menggalakkan supaya pembangunan itu berterusan seterusnya. Walaupun kita berfasa, kita menganggap ini fasa 1, 2 dan 3, tetapi terdapat dari kalangan fasa mungkin fasa 4 ingin nak majukan dulu, tidak ada masalah. Pembangunan bercampur ni lebih diterima oleh penduduk dibandingkan dengan cadangan untuk memiliki semua. Memiliki semua sekarang ni hanya 61% saja. Tak habis prosesnya 60%. Tadi Yang Berhormat Menteri kata 50% dah boleh guna akta pengambilan tanah. Sedangkan Yang Berhormat Menteri mengatakan kami terlebih dahulu telah mendapat 61%. Maka jawapan Yang Berhormat Menteri tak begitu logik. Kalau 50% boleh guna akta pengambilan tanah, mengapa 61% tak boleh? 61% ini ialah cadangan yang diunjurkan oleh kerajaan. Ya. Kerajaan tidak mampu berbuat demikian. Kita Kenapa kena cari tidak? lebih daripada 7.1 Kita nak beri tawaran yang terbaik kepada pemilik-pemilik tetapi Kampung Baru. untuk cadangan Inilah kedua masalahnya cakap Melayu Islam. Syahlam, masa Menteri menjawab, bagi peluang Menteri menjawab. Baik, terima kasih Syahlam. Baik. Speaker, melalui tawaran yang dibuat, penduduk berunding dengan pemaju. Ini Ini masalahnya nak suruh penduduk runding dengan pemaju. Tetapi Mana dia boleh? akan- Memang pemaju akan makanlah diorang. tidak boleh. Sebab apa? Pemaju ni Ini akan makan mereka. kita ada Lagi baik kita yang runding dengan pemaju. Ya. Kita jaga kepentingan penduduk di Kampung Baru. Okey, tetapi kita kena ingat, kita ada Perbadanan Kemajuan Kampung Baru. Ini mesti diselaraskan dengan Perbadanan Kemajuan Kampung Baru. Ini yang habiskan duit rakyat. Ada Terima kasih, Menteri. Perbadanan Pemangguan Kampung Baru tapi tak buat kerja dengan baik. Minta Tapi maaf. semasa kita membuat cadangan untuk mendapatkan seluruh tanah dengan harga RM1,000 sekaki persegi, di mana sumber kewangannya? Takkan tak pandai.